Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Kita berjumpa sekali lagi minggu ini ya. Pada tajuk yang berikutnya, masih lagi pada mata pelajaran Geografi tingkatan 3. Okey, minggu ini kita akan teruskan dengan pembelajaran bagi bab yang ke-8. Okey, tajuknya tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia. Okey, minggu ini kita akan lihat skop yang lebih luas. Okey, kita nak lihat apakah jenis-jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar, haiwan-haiwan yang boleh kita dapati di seluruh dunia. Okey, baik. Kita akan cuba kenali tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, terutamanya kita akan lihat di kawasan gurun panas. Itu yang pertama. Okay, kemudian yang kedua kita akan lihat di kawasan hutan monsun tropika. Okay, kemudian hutan daun luruh sederhana dan juga hutan konifer. Okay, 4 jenis hutan ini, kawasan ini. Okay, yang pertama tadi gurun panas, hutan monsun tropika, hutan daun luruh sederhana dan hutan konifer. Okey, baik. Kita akan lihat juga kamu akan cuba jelaskan ciri-ciri berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar yang boleh kita dapat di setiap kawasan-kawasan yang dinyatakan tadi. Okey, kemudian kita akan lihat juga tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar ini di kawasan tersebut. Okey, kelas. Okey, baik. Yang seterusnya kita lihat apa yang akan kita belajar. Apa yang akan kita belajar dalam tajuk hari ini, iaitu bab yang ke-8. Okey, yang pertama kita akan cuba mengenal pasti tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar. Okey, di 4 kawasan tadi. Gurun panas, hutan monsun tropika, hutan daun luruh sederhana dan juga hutan konifer. Okey, itu objektif pembelajaran yang pertama. Kemudian objektif pembelajaran yang kedua, kita nak lihat jelaskan ataupun kita dapat jelaskan dengan menggunakan contoh, iaitu ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar. Okay, dan yang ketiga, kita akan rumuskan secara keseluruhannya. Kemudian kita akan lihat berkaitan dengan kepentingan tumbuh-tumbuhan tadi, tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar bagi keempat kawasan tadi. Okey, gurun panas, hutan monsun tropika, hutan daun luruh sederhana dan juga hutan konifer. Okey, baik. Sedikit maklumatlah di sini, info. Kita lihat di sini. Hari Hidupan Liar Sedunia ataupun World Wildlife Day. Okey, disambut setiap tahun pada 3 Mac untuk meraikan atau memupuk kesedaran kepada masyarakat dunia yang berkaitan dengan hidupan liar yang ada di seluruh dunia. Okey, baik. Kemudian kita nak lihat secara sepintas lalunya bagi keseluruhan bab untuk hari ini, apa yang akan kamu belajar. Okey, yang pertama berkaitan dengan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi, dan juga hidupan liar di 4 kawasan tadi. Gurun panas, hutan monsun tropika, hutan daun luruh sederhana dan juga hutan konifer. Okey, kita nak lihat kedudukan. Taburan ni kita boleh katakan sebagai kedudukan di mana tumbuh-tumbuhan ini dan juga hidupan liar boleh didapati di 4 kawasan tadi. Okey, baik, itu yang pertama. Kita akan lihat petanya nanti dengan lebih terperinci. Okey, kemudian yang kedua, kita nak lihat juga, kita akan belajar yang berkaitan dengan ciri-ciri yang boleh kita lihat kepada
tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar yang terdapat di 4 kawasan yang dinyatakan tadi. Gurun panas, hutan monsun tropika, hutan daun luruh sederhana dan juga hutan konifer. Kita nak lihat apakah ciri-ciri bagi tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar bagi setiap kawasan yang dinyatakan tadi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita akan bincang, kita akan lihat bersama-sama yang berkaitan dengan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar bagi keempat-empat kawasan tadi. Setiap tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan liar ini mempunyai kepentingannya tersendiri. Kita akan lihat nanti dengan lebih terperinci, antara yang dapat kita lihat di sini, kepentingan bagi tumbuh-tumbuhan yang dijadikan sebagai penghalang hakisan. Itu kepentingan yang pertama. Kemudian yang kedua, digunakan sebagai sumber perubatan. Dan yang ketiga, bagi kegunaan ataupun ekonomi tumbuh-tumbuhan. Kita akan lihat dengan lebih terperinci apakah yang dikatakan sebagai kepentingan tumbuh-tumbuhan ini dalam sektor ekonomi. Baik, kemudian bagi hidupan liar, kepentingannya satu, iaitu kepada sektor pelancongan. Bagaimana dia akan memainkan peranannya? Kita akan lihat dengan terperinci nanti. So, kita akan teruskan dengan pembelajaran yang pertama, iaitu berkaitan dengan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di keempat-empat kawasan tadi. Baik, kamu lihat pada buku teks kamu masing-masing di muka surat 136 dan juga 137 pada subtopik yang pertama 8.1. Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia. Baik, yang pertama kita nak lihat berkenaan dengan iklim ataupun kawasan gurun panas. Cuba kamu lihat kepada peta yang ada di dalam buku teks kamu, peta 8.1. Baik, peta ini dia menunjukkan di mana kedudukan sebenar yang boleh kita dapati kawasan gurun panas yang dilabelkan dengan warna kuning ini. Antaranya di sini kita dapat lihat di peta gurun Mojave, gurun Atacama, gurun Sahara, gurun Iran, gurun Thar, gurun Arab, gurun Kalahari, gurun besar Australia. Itu antaranya. Baik, kita nak lihat seperti yang saya nyatakan tadi, kawasan-kawasan yang boleh kita dapati kawasan gurun panas ini meliputi kawasan gurun Thar, gurun Arab, gurun Iran, gurun Mojave, gurun Sahara, gurun Atacama dan juga gurun besar Australia. Kemudian kita nak lihat yang berkaitan dengan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan yang terdapat di kawasan gurun panas. Yang pertama, tumbuh-tumbuhan yang terdapat di kawasan gurun panas ini, ciri yang paling penting iaitu ciri tumbuh-tumbuhan yang ada di sini merupakan tumbuh-tumbuhan yang tahan kepada cuaca yang panas. Itu yang paling penting. Tumbuh-tumbuhan, pokok dan sebagainya yang ada di kawasan gurun panas ini perlulah ciri yang paling penting ini, tumbuh-tumbuhan yang tahan kepada cuaca yang panas. Kemudian yang kedua, tumbuh-tumbuhan di sini perlulah jenis pokok jenis xerophyte. Apa yang dikatakan sebagai pokok jenis xerophyte? Pokok xerophyte ini boleh hidup di kawasan seperti ini. Maksudnya tumbuh-tumbuhan xerophyte ini maksudnya ialah cuba lihat di bawah ni, tumbuh-tumbuhan yang dapat hidup
ataupun tumbuh di kawasan ataupun persekitaran cuaca dan persekitaran yang kering, seperti kawasan gurun panas. Baik, kemudian yang ketiga, pokok-pokok di kawasan ini juga dia akan hidup ataupun tumbuh secara jarang-jarang. Jaraknya dia tidak berhampiran, dia akan hidup secara jarang-jarang. Kemudian yang ketiga, kita nak lihat contoh tumbuh-tumbuhan yang boleh kita dapat di kawasan gurun panas. Antara yang boleh kita lihat, yang paling popular yang pertama adalah pokok cactus. Kemudian pokok prickly pear, semak samun berduri, rumput esparto, dan juga pokok akasia bantut. Itu adalah beberapa contoh tumbuh-tumbuhan yang boleh kita dapat di kawasan gurun panas. Kemudian yang seterusnya, ciri tumbuhan semula jadi yang berikutnya, pokok-pokok ataupun tumbuhan yang hidup di kawasan gurun panas ini perlulah mempunyai akar yang panjang, yang menjalar ke dalam tanah, ataupun dia akan merebak dengan luas di dalam tanah, di dalam permukaan bumi, dengan satu tujuan utama, iaitu untuk menyerap air. Akar yang panjang ini fungsinya adalah untuk mencari makanan, mendapatkan bekalan air di dalam permukaan bumi. Baik, kemudian ciri pokok yang berikutnya, pokok di kawasan gurun mempunyai daun yang berkilat, liat dan juga berbulu. Itu ciri-ciri bagi pokok yang ada di gurun panas. Baik. Kemudian kita nak lihat kepada ciri ataupun hidupan haiwan yang boleh kita dapati di kawasan gurun panas ini. Yang boleh kita dapati di kawasan gurun panas. Ciri-ciri yang pertama, kebanyakan hidupan liar di kawasan gurun panas adalah terdiri daripada jenis nocturnal. Nocturnal ini adalah haiwan yang dia akan aktif hanya pada waktu malam. Waktu siang dia berehat. Haiwan-haiwan ini akan masuk ke sarang, menyorok, bersembunyi dan sebagainya. Baik. Kemudian hidupan liar di gurun panas. Hidupan haiwan yang ada di kawasan gurun panas ini, dia akan menjimatkan tenaga dia dan air di dalam badan. Caranya adalah dengan apa? Berteduh di bawah pokok atau bersembunyi di dalam lubang. Kemudian dia akan mula bergerak aktif, bergerak keluar daripada pokok, daripada tempat yang bersembunyi, hanya pada waktu malam untuk mencari makanan. Kerana pada waktu siang suhu agak tinggi, suhunya panas. Disebabkan itu haiwan-haiwan yang ada di kawasan gurun panas, dia akan berehat, bersembunyi di kawasan yang teduh, untuk menjimatkan tenaga dan air. Antara contoh-contoh yang dapat kita lihat di kawasan gurun panas, yang pertama, unta. Ni yang famous lah, unta, kalajengking, tikus jerboa, cicak hutan, biawak pasir, musang fennec, addax antelope, dan juga rusa gazelle. Ini antara ciri-ciri yang dapat kita lihat bagi hidupan liar. Baik, maklumat tambahan info kepada kita. Kodok. Apa itu kodok? Sejenis katak. Kodok ni merupakan satu haiwan jenis amfibia yang boleh duduk tertimbus, sehingga
11 bulan, hampir 1 tahun. Dia boleh hidup di bawah tanah di kawasan gurun. Kerana apa? Kerana kulitnya yang kalis air dan dapat menyimpan kelembapan dalam badan. Dia menyesuaikan diri, dia beradaptasi dengan keadaan persekitarannya. Itu kehebatan bagi haiwan kodok ini. Baik, ini gambar dia, gambar kodok. Ini pokok kaktus. Ini rumput esparto. Kamu dapat lihat di dalam, jika kita lihat di dalam movie, dalam cerita-cerita yang ada di televisyen di kawasan gurun-gurun panas, kita dapat lihatlah gambar-gambar seperti ini, rumput esparto, haiwan-haiwan unta, pokok kaktus, dan sebagainya. Baik, kita teruskan bagi kawasan yang kedua, iaitu hutan monsun tropika. Semua pelajar sila rujuk pada peta 8.2, taburan hutan monsun tropika. Kedudukan di mana boleh kita dapat jenis kawasan hutan monsun tropika. Yang berwarna hijau ni, kita akan lihat yang berwarna hijau ni merupakan kawasan yang dilitupi dengan hutan monsun tropika. Baik, kita nak lihat hutan monsun tropika ni di mana kedudukannya. Baik. Antara negara-negara yang mempunyai ataupun dilitupi dengan hutan monsun tropika ini, antaranya bagi negara India, Sri Lanka, Bangladesh, Filipina, Myanmar, Thailand dan juga Laos. Yang mengalami musim yang kering dan musim hujan yang nyata. Baik, contoh kawasan hutan monsun tropika yang ada di dunia. Di India, Mangalore, Myanmar, Mandalay, Yangon, Thailand, Nakhon Ratchasima dan Kanchanaburi. Di Sri Lanka, Taman Negara ialah Sri Lanka. Baik, kita nak lihat ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi yang ada di kawasan hutan monsun tropika ini, dengan merujuk kepada peta. Kemudian kita akan lihatlah apa ciri-ciri pokok yang ada di kawasan ini. Yang pertama, di kawasan hutan monsun tropika, tumbuh-tumbuhan di kawasan ini terdiri daripada pokok yang mempunyai jenis kayu yang keras. Itu yang pertama, kayu yang keras. Contohnya seperti apa? Pokok jati, pokok penaga, cendana, jelutung, buluh dan juga rotan. Kemudian yang kedua, cara pokok-pokok ini hidup di dalam hutan. Dia akan tumbuh dengan jarak 20 hingga 30 meter. Pokok-pokok dalam hutan ini tumbuh antara 20 hingga 30 meter. Baik, kemudian yang ketiga, pokok-pokok ataupun tumbuh-tumbuhan yang terdapat di hutan monsun tropika ini, jenis daunnya adalah daun pokok yang banyak dan juga lebar. Tujuan bagi daun pokok yang banyak dan lebar ini adalah untuk mendapatkan sumber makanannya, mendapatkan cahaya matahari. Kemudian jenis daun yang ada di hutan monsun tropika ni adalah berbentuk tirus, berbentuk lebih tajam. Kemudian hutan di kawasan ini agak jarang kelihatan berlapis-lapis, tetapi tidak begitu nyata, tidak begitu jelas. Baik. Ini antara pokoknya, pokok jati, pokok buluh dan haiwan-haiwan. Ini pokok Rafflesia. Baik, bagi hidupan liar, kebanyakan haiwan-haiwan yang terdapat di kawasan ini terdiri daripada jenis haiwan yang mempunyai bulu yang nipis, kemudian mempunyai kulit berkedut
dan juga mempunyai saiz yang agak besar. Okey. Kemudian haiwan contoh haiwan seperti rusa dan juga gajah. Okey. Kebiasaannya haiwan ini, rusa dan gajah ini boleh didapati di kawasan lapisan lantai hutan di atas permukaan bumi di kawasan hutan monsun tropika. Kemudian yang ketiga, tadi kita lihat di lapisan lantai, kemudian sedikit atas lapisan atas hutan pula. Di kawasan hutan monsun tropika ini terdapat hidupan seperti monyet dan juga pelbagai jenis hidupan lain seperti burung pelbagai jenis burung yang akan berada di kawasan lapisan lantai lapisan atas hutan. Okey. Kemudian yang terakhir, yang keempat, di kawasan hutan monsun tropika terdapat juga haiwan-haiwan yang jenis karnivor. Contohnya seperti apa? Harimau, bengal, ular dan juga buaya. Okey, ini contoh gambar dia. Buaya, harimau dan sebagainya. Okey. Baik. Sedikit maklumat pelancong boleh melihat salah satu bunga terbesar di dunia, iaitu Rafflesia Kerri di Taman Negara Khao Sok yang terletak di negara Thailand. Okey. Baik, ini yang kita lihat bagi hutan monsun tropika yang kedua. Kita akan teruskan yang ketiga. Okey. Baik, yang ketiga ni adalah hutan daun luruh sederhana. Okey. Apa yang dikatakan sebagai hutan daun luruh sederhana? Okay, kita lihat pada buku teks peta 8.3 di mana kedudukan bagi hutan daun luruh sederhana ini boleh kita dapat. Okey. Baik, hutan daun luruh sederhana ini meliputi antara kawasan seperti kawasan Amerika Utara, kemudian Jepun, New Zealand, Amerika Selatan, Eropah Barat, Korea Selatan dan juga Australia. Itu yang boleh kita dapat jenis hutan daun luruh sederhana. Okey. Kemudian lebih spesifik dia, contoh kawasan hutan daun luruh sederhana yang terdapat di dunia, bagi di Australia sekitar kawasan Tasmania, bagi Eropah Barat di negara Scotland, Ireland dan juga Jerman, bagi kawasan ataupun negara Canada di South Western Ontario. Kemudian di Korea Selatan Seryangji dan Gyeongsangnam. Itu yang boleh kita dapat, yang boleh kita lihat kepada hutan daun luruh sederhana ini. Kemudian kita nak lihat dua jenis tadi, tumbuhan dan juga hidupan liar. Yang pertama kita lihat ciri-ciri bagi tumbuh-tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasan hutan daun luruh sederhana. Ciri-ciri yang pertama, pokok daun luruh mempunyai daun yang nipis dan juga lembut. Itu ciri yang pertama. Pokok-pokok yang terdapat di hutan daun luruh sederhana ini, daunnya adalah nipis dan juga lembut. Kemudian batang-batang pokoknya pula mempunyai kulit yang tebal. Kulit yang tebal bagi batang pokok. Tujuan dia adalah untuk mengurangkan berlakunya transpirasi, terutamanya ketika musim sejuk. Transpirasi ini bermaksud apa? Proses yang menyebabkan akan berlaku kehilangan air. Kehilangan air melalui liang-liang seni. Terutamanya pada permukaan tumbuh-tumbuhan di kawasan ataupun terutamanya bagi stoma dengan proses
sejatan, penyejatan. Okey. Baik, kemudian batang pokoknya akan berbentuk silinder dan mempunyai cabang dahan yang lebih banyak. Okey. Kemudian yang keempat, spesies pokok kayunya, spesies pokok kayu keras sederhana sangat bernilai bagi tujuan pembalakan. Dia mempunyai kualiti yang agak tinggi bagi spesies-spesies jenis kategori kayu keras. Okey, kayu keras sederhana. Antara contoh spesies pokok, okey, antaranya yang pertama adalah oak, ash, elm, berangan, maple, poplar dan juga beech. Ini contoh pokok beech, dapat kita lihat. Okey, baik. Bagi hidupan liar, haiwan yang ada di kawasan hutan daun luruh sederhana ini, hidupan-hidupan liar yang ada di sini, dia akan hidup di kawasan yang terdiri daripada hidupan yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan musim. Haiwan yang ada di kawasan ini, dia perlu beradaptasi dengan perubahan-perubahan musim yang berlaku di kawasan seperti ini. Okey, antara contoh-contohnya hidupan liar, satu contoh yang dapat kita lihat iaitu chipmunk. Okey, dia akan berhijrah, okey, ataupun dia akan berhibernasi, terutamanya pada musim sejuk. Chipmunk ni akan berhibernasi, maksudnya dia akan tidak aktif ataupun tidur pada sepanjang musim sejuk. Pada musim sejuk dia akan menjadi pasif, tidak aktif. Okey, bagi contoh hidupan lain, antaranya white letter hastrik, lesser purple emperor, rusa, badger, tupai merah, beaver dan juga musang merah. Okey, baik. Kemudian hidupan liar jenis burung yang ada di kawasan hutan daun luruh sederhana ini adalah seperti burung belatuk hitam dan juga burung hantu. Okey, baik. Baik, ini yang dapat kita lihat bagi hutan daun luruh sederhana. Kemudian kita nak teruskan lagi pada jenis kawasan yang seterusnya, iaitu hutan conifer. Okey, baik, hutan conifer ini cuba lihat pada peta 8.4. Okey, di buku teks masing-masing. Di dalam peta ini kamu boleh lihat di mana kedudukan sebenar yang boleh kita dapat lihat, okey, bagi hutan jenis hutan conifer. Okey, baik, seperti yang dapat kita lihat di dalam peta, kawasan hutan ini dia akan meliputi sekitar kawasan Amerika Utara, okey, kemudian Kanada Utara, okey, kawasan Eropah dan juga Rusia. Okey, itu yang dapat kita lihat berdasarkan kepada peta ini. Okey, antara contoh-contoh kawasan yang lebih detail, yang lebih spesifik, iaitu hutan conifer yang terdapat di seluruh dunia. Okey, bagi negara Rusia boleh didapati di kawasan seperti Sayan Mountain dan juga Samara Mountain. Okey, bagi kawasan Kanada Utara, okey, di kawasan Fort Smith dan juga Edmonton. Okey, kemudian bagi kawasan Amerika Syarikat, di kawasan Fort Yukon ataupun kita panggil sebagai Alaska. Bagi kawasan Eropah, kita boleh dapat lihat di sekitar negara Sweden dan juga negara Finland. Okey, baik. Kita nak lihat pula yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan bagaimana ciri-ciri yang boleh kita lihat bagi tumbuh-tumbuhan di kawasan ini. Okey, yang pertama, terdapat hanya beberapa jenis spesies pokok sahaja di kawasan hutan conifer. Antara contohnya seperti pokok pine, fir, spruce dan juga cedar. Okey, baik, kanopi pokok, kedudukan pokok-pokok
pokok itu akan tumbuh secara ataupun berbentuk seperti kon, seperti kon aiskrim. Okey. Okey, kanopi pokok akan berbentuk kon, tujuannya adalah untuk mengelakkan salji terkumpul di atas pokok-pokok tersebut. Okey, bentuk kon. Cuma kamu bayangkan bentuk kon. Okey, apabila bentuk kon ini diterbalikkan, muncung tajamnya berada di atas. Apabila salji turun, dia akan terkena dan turun terus ke bawah. Dia tidak akan terkumpul dengan begitu banyak di kawasan pokok-pokok. Okey. Kemudian batang pokok dia adalah jenis berkulit tebal, lurus dan juga tinggi. Dan pertumbuhan bagi pokok-pokok di kawasan hutan konifer ini, kepadatannya adalah sederhana sahaja, tidak begitu padat. Okay, kemudian jenis daun, daun bersaiz kecil, halus dan berbentuk seperti jarum. Tujuannya bagi mengelakkan daripada kehilangan air melalui proses transpirasi. Baik, kemudian ciri yang berikutnya iaitu permukaan. Daun-daun yang ada pada pokok di hutan konifer ini jenis daun yang bersalut lilin. Permukaan daun bersalut lilin tujuannya adalah bagi mengelakkan daripada berlakunya ancaman frost. Frost ini yang boleh kita katakan sebagai satu keadaan yang akan berlaku apabila suhu permukaan bumi jatuh terlalu rendah di bawah takat beku, iaitu 0 darjah Celsius ataupun 32 darjah Fahrenheit, sehingga dapat berlaku ataupun terbentuknya hablur ais, air yang halus. Okey, itu yang kita katakan sebagai frost. Dia akan mengelakkan, disebabkan itu daun di kawasan hutan konifer ini bersalut seperti disalut dengan lilin. Kemudian pokok-pokok konifer mempunyai akar yang pendek dan sesuai untuk tumbuh di kawasan tanah jenis podzol, terutamanya pada musim sejuk, kerana tanah akan membeku pada musim sejuk. Sebabkan itu akarnya sesuai untuk hidup dengan pendek. Okey. Baik, kemudian bagi ciri hidupan liar pula di kawasan hutan konifer ini, yang pertama cirinya hidupan liar seperti burung dan juga binatang, dia akan menjadi lebih aktif terutamanya pada waktu ataupun musim panas. Okey, tujuannya hanyalah untuk mencari makanan bekalan. Okey. Kemudian pada musim sejuk, rusa dan juga burung. Okey. Rusa dan juga burung akan bergerak ke kawasan yang lebih panas. Dia akan berpindah ke kawasan yang lebih panas, terutamanya di bahagian selatan. Okey. Kemudian contoh hidupan liar antaranya adalah seperti beruang, mus, ling dan juga tupai merah. Kemudian hidupan liar jenis burung pula adalah seperti burung hantu, burung belatuk, burung blue jay dan juga burung raven. Okey, baik, kita dah lihat kepada keempat kawasan tadi. Yang kita lihat apakah jenis tumbuh-tumbuhan, ciri-ciri yang dapat kita lihat bagi setiap jenis kawasan tadi. Okey. Kemudian apakah ciri-ciri bagi hidupan liar pada keempat kawasan tadi. Okey, kemudian saya nak kamu renungkan ataupun refresh kembali dengan soalan-soalan ini. Okey, soalan yang pertama, mengapakah pokok jenis xerophyll sahaja yang boleh tumbuh di kawasan gurun panas? Okey, itu soalan yang pertama. Okey, sambil kamu dengar penerangan, cuba kamu cari maklumat ini. Okey, mengapakah pokok jenis
xerophyte sahaja yang boleh tumbuh di kawasan gurun panas. Okey, itu soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua, sebagai untuk kamu kukuhkan lagi apa yang kamu belajar tadi dengan soalan ini. Okey. Soalan yang kedua, mengapakah daun pokok di hutan monsun tropika lebih banyak dan juga lebar? Okey, mengapakah daun pokok di hutan monsun tropika lebih banyak dan lebar? Dan soalan yang ketiga, mengapakah permukaan daun hutan konifer bersalut dengan seperti lilin? Okey, kamu boleh jawab soalan ini. Okey, kamu typekan di bahagian chat, jawab saja di situ. Kita akan lihat bersama-sama. Okey, sambil-sambil kamu cari maklumat, kamu akan dengar penerangan yang seterusnya. Okey, baik. Yang seterusnya kita nak lihat kepada subtopik kepada 8.2 yang berkaitan dengan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar di dunia. Okey. Okey, baik. Di sini dapat kita lihat terdapat beberapa kepentingan. Okey, antaranya yang pertama adalah dari segi pelancongan, yang kedua sebagai penghalang hakisan, kemudian dari segi ekonomi dan juga sebagai sumber perubatan. Okey, baik. Yang pertama kita nak lihat dari segi pelancongan. Apakah kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar ini melalui pelancongan? Yang pertama, okay, kita lihat. Baik, kawasan-kawasan hutan semula jadi ini kebiasaannya ada di seluruh dunia dan ia sesuai untuk dijadikan sebagai pusat pelancongan, pelancongan yang berasaskan kepada alam semula jadi. Itu yang dikatakan sebagai pelancongan. Okey, baik. Sedikit fakta kepada kamu. 81% daripada hutan monsun tropika. Okey, 81% ini yang terdapat di dalam hutan monsun tropika terdiri daripada Erawan National Park di Thailand. Dan juga kawasan di Erawan National Park Thailand ini menempatkan hidupan liar yang hampir pupus. Okey, disebabkan itu ia menjadi tarikan pelancong daripada seluruh dunia untuk datang ke kawasan ini dengan tujuan untuk melihat haiwan-haiwan yang hampir pupus dan tak ada di kawasan yang lain. Tetapi di kawasan ini kita dapat lihat dengan lebih jelas dengan secara live. Okey, sebagai contoh, haiwan gajah yang terkenal di negara Thailand. Gajah dijadikan sebagai pengangkutan untuk menjelajah di sekitar kawasan Erawan National Park. Okey, negara Thailand telah menjadikan haiwan seperti gajah untuk mengangkut ataupun membawa pelancong-pelancong akan bergerak di seluruh kawasan Erawan National Park. Okey, kemudian manakala di kawasan gurun panas, bagaimana pula? Okey, haiwan unta memang terkenal di kawasan gurun panas. Okey, dan haiwan ini juga dijadikan sebagai satu pengangkutan, digunakan sebagai salah satu cara untuk bergerak sebagai pengangkutan, dan ia menjadi tarikan pelancong. Okey, itu antara daripada fungsi ataupun kepentingan haiwan-haiwan liar dan juga tumbuh-tumbuhan semula jadi di dunia yang dijadikan sebagai kawasan pelancongan, ataupun lebih jelas kita panggil sebagai kawasan pelancongan yang berasaskan kepada alam semula jadi. Okey, baik. Kemudian yang kedua, kepentingan yang kedua adalah sebagai penghalang hakisan. Ini kita dapat lihat lebih berfokus kepada kepentingan dari segi tumbuh-tumbuhan. Okey, baik. Pokok-pokok yang tumbuh secara semula jadi
okey, akan memainkan peranan dia yang tersendiri. Okey, peranan yang paling penting dengan pertumbuhan pokok ini adalah sebagai penghalang daripada berlakunya hakisan-hakisan tanah. Kemudian bagaimana tumbuh-tumbuhan ini berfungsi, yang dikatakan sebagai ejen penghalang tanah, penghalang hakisan tanah. Okey, pokok-pokok ini mempunyai daun yang besar. Okey, akibat daun yang besar ini, apabila hujan berlaku, dia mampu memecahkan butiran-butiran hujan. Okey, dan juga akan berlaku pengurangan kelajuan titisan air hujan tadi, air hujan tadi jatuh terus ke permukaan tanah. Okey, itu fungsi dia, peranan daun. Daun yang besar, apabila hujan berlaku, hujan akan turun dan tidak jatuh terus kepada permukaan tanah. Dia akan kena kepada daun, dan titisan-titisan air hujan tadi akan pecah menjadi lebih kecil, dan ia akan mengurangkan lagi kelajuan titisan air. So kekurangan impact kepada permukaan bumi akan menyebabkan kuranglah berlakunya tekanan kepada tanah. Baik, kemudian akar-akar pokok akar pokok akan mengurangkan air larian permukaan dan juga menjadi penghalang kepada hakisan. Fungsi akar pokok itu sendiri, dia akan menjadi penghalang kepada aliran-aliran air permukaan yang ada di atas permukaan tanah, air yang mengalir di atas permukaan tanah. Apabila ada akar pokok, dia akan mengganggu aliran tersebut, dia akan memperlahankan. Kemudian akar-akar yang berada di dalam tanah, dia akan mengukuhkan lagi struktur-struktur tanah, dan ia akan menjadi penghalang kepada berlakunya hakisan tanah. Okey, baik. Kemudian yang keempat, di kawasan paya air masin. Okey, di situ kita boleh dapat lihat banyak pokok-pokok bakau. Okey, apa fungsi kepada pokok-pokok bakau ini? Ia dapat menghalang tindakan hakisan yang dilakukan daripada air laut, iaitu daripada ombak-ombak air laut. Okey, ombak yang akan datang akan terkena dahulu kepada pokok-pokok bakau. Dia akan mengurangkan had laju air ombak tersebut. Akar pokok bakau menguatkan struktur tanah, serta dia akan menahan tindakan ombak yang berada di kawasan, terutamanya di kawasan pinggir-pinggir laut. Okey, jika tak ada pokok-pokok ini, ombak akan terus menghentam di kawasan pantai. Lama kelamaan dia akan berlaku hakisan dan akan runtuhlah jika kawasan itu agak tinggi dan sebagainya. Okey. Kemudian dari segi ekonomi, kepentingan dari segi ekonomi pula, apa yang dapat kita lihat di sini, batang-batang pokok terutamanya di hutan konifer dan hutan monsun tropika. Okey, batang-batang pokok ini memang terkenal digunakan untuk tujuan pembalakan. Okey, memang terkenal kawasan-kawasan konifer, hutan konifer dan hutan monsun tropika ini memang terkenal dengan pertumbuhan pokok-pokok kayu yang berkualiti, yang digunakan untuk tujuan pembalakan. Okey, dan hasil kayu-kayu balak ini akan diekspor, dijual, serta dia akan membekalkan bahan mentah dengan tujuan dalam penghasilan kertas. Okey, so di situ puncanya, di mana kita dapat menghasilkan kertas yang kita gunakan seharian. Baik, kemudian aktiviti pembalakan juga, okey, dia telah membuka satu ruang, satu peluang kepada penduduk yang ada di sekitar kawasan tersebut. Okey, itu adalah yang dapat kita lihat dari segi ekonomi. Baik, yang seterusnya, sebagai sumber perubatan, tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupannya, kepentingan yang seterusnya. Baik, di barat penyelidikan telah dijalankan dan mereka mendapati bahawa tumbuh-tumbuhan bukan sahaja bernilai estetika. Estetika ni bermaksud cabang falsafah yang mengkaji konsep
yang berkaitan dengan keindahan, cita rasa dan lain-lain. Okey. Tumbuh-tumbuhan boleh dijadikan sebagai salah satu sumber untuk merawat pelbagai jenis penyakit. Ini yang kajian penyelidikan yang telah dijalankan di barat. Okey. Antara bahagian tumbuh-tumbuhan yang sering digunakan untuk dijadikan sebagai sumber perubatan ataupun ubat dengan menggunakan daun, kemudian bunga, akar, kulit kayu dan juga hampas buah. Itu bahagian-bahagian tumbuhan yang digunakan. Contohnya seperti kita lihat, batang pokok prickly pear dapat mengurangkan tahap kolesterol yang tidak baik dalam badan seseorang, dan juga dapat membantu mengekalkan kandungan gula dalam badan serta merawat penyakit kencing manis. Itu salah satu contoh yang digunakan dalam sumber perubatan. Dan contoh yang seterusnya, pokok oak. Pokok oak ni digunakan dalam penyembuhan masalah cirit-birit, sakit tekak dan juga luka-luka yang ringan. Manakala daun pokok pin pula, dia kaya dengan vitamin C dan boleh digunakan untuk membuat teh, manakala biji pin akan berfungsi sebagai bahan antiseptik semula jadi untuk merawat luka. Baik, sumber daripada treesforhealth.org. Ini contoh gambar biji pin dan juga prickly pear. Baik, so kita dah habiskan untuk tajuk bab yang ke-8. Jika ada sebarang persoalan yang kamu tidak faham, tidak jelas dan sebagainya, seperti biasa kamu boleh type di bahagian chat dan tanya di situ. Jika kamu nak tanya di bahagian Google Classroom juga, di bahagian komen, kamu boleh tanya di situ. Kesimpulan untuk hari ini kita lihat, kita imbas kembali. Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia. Yang pertama tadi kita dah lihat kepada taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi, iaitu kedudukan di mana boleh kita dapat 4 kawasan tadi dengan lebih terperinci, gurun panas, hutan monsun tropika, hutan daun luruh sederhana dan juga hutan conifer. Kemudian yang kedua tadi kita lihat kepada jenis-jenis dan juga ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di gurun panas, apa yang kita lihat tadi. Kemudian di hutan monsun tropika, hutan daun luruh sederhana dan juga hutan conifer. Manakala yang terakhir, kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar, 4 kepentingan: pelancongan, penghalang hakisan, ekonomi dan juga sumber perubatan. Baik, jika ada soalan kamu boleh tanya di bahagian chat dan juga di Google Classroom. Baik kelas, sebagai pengukuhan kepada kamu untuk pembelajaran hari ini bagi bab yang ke-8, saya akan berikan satu latihan yang berdasarkan kepada latihan yang ada di buku teks kamu masing-masing. Baik, kamu lihat pada latihan cabaran minda di buku teks kamu bagi bab yang ke-8. Baik, soalan yang pertama, peta 1 menunjukkan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di dunia. Berdasarkan peta ini, dia menunjukkan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di dunia. Kemudian kamu akan labelkan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di dalam peta 1 di atas. Dengan merujuk pada peta, merujuk pada peta, kemudian kamu labelkan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi berdasarkan peta 1 di atas. Kemudian soalan yang kedua,
Okey, lengkapkan ciri tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar dalam jadual di bawah. Okey, lengkapkan ciri tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar dalam jadual di bawah. Okey, diberikan 4 kawasan tadi. Okey, gurun panas, hutan monsun tropika, hutan daun luruh sederhana dan juga hutan konifer. Kamu baca soalan-soalannya, kemudian kamu cari jawapan di dalam buku teks dan lengkapkan jawapan-jawapan tersebut. Okey, kemudian soalan yang ketiga, berikan 2 perbandingan antara hutan hujan tropika dengan hutan monsun tropika. Okey, 2 perbandingan antara hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika. Kemudian yang keempat, tumbuh-tumbuhan semula jadi memainkan peranan penting terhadap pembangunan negara. Cuba beri ulasan yang kamu ada. Okey, tumbuh-tumbuhan semula jadi memainkan peranan yang penting terhadap pembangunan negara. Okey, berikan ulasan anda. Okey, baik, semua pelajar lengkapkan latihan seperti biasa di buku latihan yang telah diberikan, yang buku latihan panjang yang kamu buat. Okey, tulis indeksnya, latihan bab ke-8. Kemudian kita akan bincangkan jawapannya sekejap lagi. Okey, kita nak bincangkan jawapan yang telah kamu jawab bagi soalan-soalan pengukuhan untuk hari ini. Soalan 1, soalan 2, soalan 3 dan soalan 4. Okey, baik. Soalan yang pertama, okey, berdasarkan peta ini, kamu akan labelkan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di dalam peta di atas. Okey, jawapannya, okey, kita semak bersama-sama. Okey, A, hutan konifer. Kemudian B, hutan daun luruh sederhana, C, hutan gurun panas, dan D, hutan monsun tropika. Itu soalan yang pertama. Kemudian soalan yang kedua, lengkapkan ciri tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar dalam jadual di bawah. Okey, kamu dah salin dia punya soalan. Okey, kita akan semak jawapannya sahaja. Okey, untuk yang pertama A, gurun panas, iaitu A, lasak, B, xerophyt, C, panjang, kemudian merebak, dan D, adapts. Kemudian bagi hutan monsun tropika, A, kurang padat, kemudian jawapan yang kedua, berlapis-lapis, kemudian B, lebar, kemudian C, tirus, dan D ialah gajah. Okey, kemudian yang berikutnya, hutan daun luruh sederhana. A, nipis, kemudian lembut, kemudian B, silinder, jawapan yang kedua adalah banyak, kemudian C, gajah. Okey, yang seterusnya adalah hutan konifer. A, kun, B, tebal, C, bersalut licin, dan D, beruang. Okey, kemudian soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, berikan 2 perbandingan antara hutan hujan tropika dengan hutan monsun tropika. Okey, perbandingan, perbezaan antara 2 jenis hutan ini. Okey, jawapannya, okey, hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika persamaannya adalah pokok berkayu keras, kemudian daunnya pokok lebar, daun pokoknya lebar, dan batang pokok yang lurus. Kemudian ini perbezaan dia antara hutan monsun tropika dan juga hutan hujan tropika. Okey, bagi hutan hujan tropika, lantai hutan jarang, tetapi di hutan monsun tropika, lantai hutannya padat. Okey, kemudian pokok-pokok tumbuh bercampur aduk, manakala di hutan monsun tropika pokok tumbuh secara berkelompok. Kemudian hutan hujan tropika di malah hijau, dia
Kemudian hutan monsun tropika menggugurkan daun pada musim kering. Okey, kemudian soalan yang keempat, tumbuh-tumbuhan semula jadi memainkan peranan penting terhadap pembangunan negara. Okey, berikan alasan ataupun ulasan yang dapat kamu nyatakan. Okey, berdasarkan di sini hanya contoh jawapan. Kita lihat. Okey, jika kamu ada jawapan yang lain, tak apa, tak ada masalah, teruskan. Okey, antara contoh jawapan yang diberikan di sini. Tumbuh-tumbuhan memainkan beberapa peranan yang penting terhadap pembangunan negara, terutamanya yang pertama dalam perancangan bandar yang sihat dan berdaya huni. Tumbuh-tumbuhan ini berpotensi untuk mengintegrasikan pembangunan bandar, pengekalan alam sekitar dan inisiatif kesihatan awam serta mampu mengendalikan aktiviti membabitkan kesihatan secara tidak formal yang secara langsung membentuk integriti ekologi kawasan berkenaan. Kemudian hutan juga ataupun hutan dan kawasan hijau juga bertindak sebagai apa? Teater sosial dengan kombinasi pokok yang ditanam dan tasik semula jadi ataupun tasik buatan. Contohnya dapat mengeratkan hubungan masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Okey. Kemudian satu faedah yang sering menjadi tumpuan adalah manfaat ekonominya yang meletakkan nilai pasaran kayu balak. Contohnya untuk dipasarkan demi mendapat pulangan ekonomi yang tinggi. Keampuhan nilai ekonomi itu dapat membentuk sebuah rangkaian dan kegiatan yang memberikan pekerjaan pulangan lumayan kepada individu serta syarikat yang terbabit dalam perniagaan ini. Okey, bagi soalan yang keempat, kamu cuba jawab dahulu ya. Ini antara contoh jawapan yang diberikan. Okey, kita akan bincang, kita akan semak nanti. Okey.